Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita menyambung lagi pengajian ringkasan kitab Riyadhus Shalihin. Di mana dalam kuliah yang lalu kita menyebut berkaitan dengan doa yang tidak terikat dengan waktu yang tertentu. Sambung lagi daripada hadis Imam Muslim meriwayatkan daripada Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu, beliau berkata, Kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salata thumma amarahu an yad'uwa biha ula al-kalimat Allahumma ighfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Wa fi riwayatin li Muslim an Tariq aidan annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. Maksudnya apabila ada seseorang yang memeluk Islam, ya, orang yang baru masuk Islam, maka Nabi pun mengajarkannya untuk bersolat. Habis solat, Nabi ajarkan kepada kiranya saudara baru itulah, ya, dengan doa, Ya Allah, berikanlah keampunan kepadaku, rahmatilah aku, tunjukkanlah aku ke jalan hidayah, sihatkanlah aku dan berikanlah rezeki kepadaku. Dalam riwayat Imam Muslim daripada Tariq juga bahawa beliau telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang lelaki datang kepadanya. Lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah yang boleh saya ucapkan ketika memohon sesuatu kepada Tuhan saya? Baginda menjawab, ucapkanlah, Ya Allah, berikanlah keampunan kepadaku, rahmatilah aku, sihatkanlah aku dan rezekikanlah aku. Sesungguhnya kesemua ini menghimpunkan kepentingan duniamu dan akhiratmu untukmu. Baik, daripada hadis ini, di bawah tajuk kita ni, mana mendoakan itu sebaiknya bersifat umum dan tidak terikat dengan waktu yang tertentu, ya. Maka doa yang diajar oleh Nabi kepada dua orang ini, yang pertama doa yang Nabi ajar kepada mu'allaf tadi, yang mana doa yang pertama, kalau tengok pertama dan kedua hampir sama. Yang pertama doa minta ampun, ya. Kira terasnya dalam kita nak berdoa, doa mohon Allah ampunkan kita, ya. Sebab itu banyak doa-doa yang Nabi ajar, contohnya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang minta Nabi ajar kepadanya apakah doa yang patut dibaca seandainya diketahui malam itu malam Al-Qadar, ya. Maka Nabi ajar, ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Mana doa minta ampun juga, doa minta maaf, ya. Kerana itu permohonan yang paling utama, yang paling besar, yang perlu kita memohonnya kepada Allah setiap kali berdoa. Kerana kita ni tak lekang daripada dosa, ya. Walaupun kita tidak berasa tak berdosa, itu pun sebenarnya dah jadi dosa lah, ya. Kalau kita kata tak ada buat dosa dengan orang dah, itu berdosa lah, ya. Mengaku diri tidak berdosa adalah suatu dosa. Jadi kena sentiasa meminta ampun, ya. Dan kita tengok pun hari Jumaat yang menjadi rukun di dalam doa khatib
atas mimbar apa? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Kan menjadi rukun tu. Siapa tinggal doa Allahumma ighfir lil mu'minina tu batal khutbahnya, solat Jumaat pun jadi batal itu. Kerana tak sah dengan khutbahnya tadi. Nampak tak? Jadi doa keampunan, kita semayang janazah, apa doa? Itu juga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Ceritanya bahawa doa minta ampun ni keteras atas segala doa. Maknanya siapa yang tidak mengisi doanya dengan permohonan keampunan kepada Allah, ibarat tak ada makna ya doa tersebut, dan kok dapatlah segala yang dimohonkan dari segi kesenangan dunia, tak akan juga memberi manfaat baginya di akhirat, kan? Sebab yang menghalang kita daripada mendapat rahmat Allah apa dia? Dosa lah. Ya. Yang kita heboh, kenapalah hidup dan susah lah, tak dapat itulah. Ya, macam-macam lah ditimpakan di Allah Ta'ala ni, ujian tak habis-habis. Puncanya dosa lah. Ya. Sebab dosa itu sebagai kafarah atau sebagai balasan, ya, bukan kafarah, sebagai balasan kepada mereka yang melakukan keingkaran kepada Allah. Maka bila dosa tu banyak, maka Allah mendatangkan kafarahnya dalam bentuk kesusahan, kesedihan, ya, bala, musibah, penyakit. Itu semualah cara Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa-dosa itu. Jadi sebelum datang musibah bala tu, minta dulu ampun cepat. Ya. Jangan kita bertangguh-tangguh, ya. Jadi sebab itu diajarkan oleh Nabi kepada kedua-dua sahabat ini. Yang pertama, berilah keampunan kepadaku, ya, minta kepada Allah ampunkan. Ya, dulu saya dah sebut ada dua perbezaan meminta maaf dengan minta ampun. Ikutkan yang lebih tinggi lagi, minta maaf. Minta ampun ni kira rendah sikit. Ya. Kita, ya Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampunkanlah bagiku dosaku. Ya. Di situ menurut setengah ulama, memohon ampun hanya akan memadamkan ataupun menangguhkan azab di dunia, ya, ataupun Allah mengangkat balasannya di dunia, tetapi di akhirat akan konon juga. Itu mohon ampun, ya. Tetapi bila kita memohon maaf, catatan amalan pun dihapuskan, catatannya, termasuk diangkat azabnya di akhirat. Nampak? Sebab tu yang Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah, yang doa sebut tadi, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul af fa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang maha pemaaf. Kan biasa-biasa Nabi ajar doa minta ampun kan? Tapi kono bulan Ramadan Nabi tak ajar minta ampun, ajar minta maaf. Sebab maaf ni, catatan yang tertulis pun akan dimansuhkan, azab di akhirat pun akan ditarik kembali. Tapi minta maaf, minta ampun, hanya balasan saja ditangguhkan ataupun diangkat, ya. Tetapi azab tetap akan datang dulu. Catatan saja, catatan tu takkan terhapus, ya. Mungkin pembalasan di dunia Allah excuse, tetapi dalam buku catatan amal masih kekal lagi. Di akhirat atas masyiah Allah lah, mana atas kehendak Allah, dia nak hapuskan kau ataupun dia nak konokan kau, tu pulang. Faham? Tetapi yang lebih tinggi makam permohonan kita kepada Allah ialah memohon kemaafan. Ya. Sebab itu dalam memohon dihapuskan dosa tadi, antara taubat dan istighfar, ya, yang lebih tinggi adalah taubat. Ya. Istighfar tu kira rendah lagi. Sekadar Allah Ta'ala tadilah menghapuskan balasannya saja,
tetapi catatan tetap ada. Tapi siapa yang bertaubat, maka catatan pun akan dipadam. Macam memaafkan tadi lah. Ya. Ini semua saya dah sebut-sebut dah banyak kali. Ya. Termasuklah dengan kita solat sunat taubat kan. Ya. Saya dah ulang banyak kali. Tak ada maknanya solat sunat taubat kalau tanpa diiringi dengan penyesalan. Ya, nak hindarkan COVID ni, kita jabatan arahkan semua semayang sunat taubat. Ya, tapi dalam hati orang semayang tu tak pernah rasa menyesal pun nanti dosa-dosa yang dibuat. Dapatlah pahala semayang sunat. Tapi taubat takkan dapat. Ya, sebab syarat taubat apa? 3 kan. Iaitu pertama menyesal, kedua tinggalkan dosa yang dibuat, yang ketiga berazam tidak akan mengulanginya lagi. Itulah dia syarat taubat. Tak payah solat sunat taubat pun tak apa. Faham tak? Ya, solat sunat taubat itu hanyalah daripada jenis-jenis solat sunat seperti qabliyah, ba'diyah, solat sunat subuh, solat sunat duha dan sebagainya. Dia hanya nama bagi jenis solat sunat. Bila kita buat, dapat pahala solat sunat. Kerana siapa semayang sunat taubat, dapat pahala sunat taubat. Taubatnya belum tentu. Faham tak? Bukanlah saya nak kata kalau ini tak payahlah buat sunat taubat lagi. Nak menyatakan bahawa yang sebenarnya dikehendaki dalam bertaubat itu 3 adalah menyesal, tinggal dosa, azam takkan ulang lagi. Itu sebenarnya nama taubat. Solat sunat taubat tidak bermakna taubat. Faham tak? Kita jumpa orang baik dosa, kau ni baik kau pergi sunat taubat. Tak ada makna lah. Faham tak? Suruh dia bertaubat, kau menyesal tak apa yang kau buat ni? Menyesal sungguh, menyesal. Nak buat lagi kau? Tak ada, saya tak kamu lagi dah. Azam tak nak tinggal kamu, tak nak buat lagi. Jadi saya sumpah, wallahi saya tak buat lagi. Itulah nama taubat. Ya, tak payah suruh solat taubat. Itu sudah mendatangkan maksud taubat yang sebenar. Faham tak? Bukan dengan solat sunat taubat. Ya. Jadi bila kita jumpa orang buat dosa tadi, 3 soalan tu tanya dulu. Kau menyesal tak belum? Menyesal kan? Menyesal. Nak buat lagi tak? Apa kat tangan kau tu? Nombor ekor. Buang nombor ekor tu. Buang. Yang kutip lagi tak? Kau kena usah, kau kutip lah kan? Tak ada. Tak kutip tu. Buang. Itulah dia. Nama taubat yang sebenar. Jadi kita ni kalau solat-solat sunat taubat ni, kalau minta tolak bala ni, kena bagi tahu lah. Mana tuan-tuan, kita sebelum nak solat sunat taubat ni, muhasabah lah diri dulu. Ada tak dosa-dosa yang tuan buat hari ni? Ataupun beberapa hari ni atau beberapa minggu ni, rasa menyesal tak? Tanya di sini lah yang menyesal. Nak buat lagi kau? Tak boleh. Tinggalkan. Mana? Lepas itu diiringi dengan solat sunat taubat, baru ada nilai solat. Faham tak? Mana perbuatan taubat, lalu diiringinya dengan solat sunat, bagi apa? Mengisytiharkan, menzahirkan kesungguhan kita untuk memohon Allah menerima taubat kita. Ya. Ya, itu. Jadi itu yang pertama yang diajar oleh Nabi ialah memohon keampunan daripada Allah. Yang kedua, minta kepada Allah rahmat. Ya. Minta rahmat. Rahmatilah aku. Dalam doa yang kedua, dia tanya tadi apa yang nak mohon, Nabi jawab ucapkan berikan keampunan, rahmati aku. Sama ya. Dua-dua doa tu yang diajar oleh Nabi kepada mu'allaf tu dan sahabat tadi seorang. Yang kedua adalah minta rahmat. Ya. Sebab rahmat inilah yang menyelesaikan kesemua masalah kita dunia dan akhirat. Ya. Ucapan rahmat tu macam ringan sangat kan, tapi sebenarnya itulah dia penyembuh, ya, pengubat, penenang, pengapur, semua letak pada rahmat. Ya. Contohnya sakit. Sakit ni apa tadi? Musibah kan.
Sakit ni adalah suatu kafarah. Jadi yang nak menyembuhkan itu adalah dengan rahmat. Ya, sebab itu untuk datangkan kesembuhan kita kena beramal. Ya, kita kena beramal. Bila beramal, dia punya sepe dia tu amal soleh diangkat naik ke langit. Berlaku penerimaan daripada Allah dengan sebab keikhlasan amal, maka turun rahmat. Rahmat yang turun tu yang kita tentukan. Rahmat yang Allah bagi ni nak minta apa? Faham tak? Nak turun tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyembuhan. Rahmat tu datang, nak minta Allah jadikan rahmat tu ditukar dalam bentuk ketenangan. Ya, nak minta supaya diperolehi apa? Keberkatan, ya, dalam berniaga apa, ya. Faham tak? Ya. Faham tak saya cerita apa ni? Ya. Macam kita baca Yasin kan? Baca Yasin kepada arwah. Kan saya sebut tu baca Yasin arwah, tahlil arwah ni semua perbuatan syirik kan? Tahlil arwah, Yasin arwah, Fatihah untuk arwah ni semua amalan syirik. Ya. Yang kita ramai yang tak sedar buat benda tu. Ya. Pasal apa? Kita menghalakan ibadah kepada makhluk. Sebenarnya kita kena niat, ya Allah, aku baca Yasin ni jadikan dia suatu ibadah yang naik kepada Engkau, maka turunkan kepada aku rahmat. Rahmat tu bentuk apa? Pahala. Dan jadikanlah pahala ni aku hadiahkan kepada si mati. Tu betul. Faham tak? Jadi yang Allah nak turun tu, rahmat tu nak tukar bentuk apa? Tukar bentuk pahala. Faham tak? Baca Yasin jadi amal soleh naik kepada Allah. Faham tak? Bila dah amal soleh naik kepada Allah, Allah turunkan kepada kita rahmat. Jadi Allah standby dulu. Allah tanya kita soalan, rahmat dia nak bagi kat kau ni nak bentuk apa ni? Ya Allah, jadikan bentuk pahala lah. Okey, pahala ni nak bagi siapa? Bagi kat saya juga, photostat bagi kat si arwah. Okey, turunkan pahala, photostat 2, satu kau simpan, satu dan hadiahkan kepada arwah. Faham tak? Itu sebenarnya yang kita buat sekarang. Yasin tu kita ngalurkan pada arwah tu, yang syirik tu. Sebab Yasin ni bacaan Quran ibadah. Tujuannya mesti kepada Allah. Apa ditujukan kepada makhluk pula? Kan kita duduk keliling arwah yang meninggal ni, orang meninggal ni, kita baca Yasin tu kan berasa kita tujukan baca tu kepada mayat tu kan. Ini semua perbuatan syirik. Ya, sepatutnya baca Yasin tu naik ke atas, ibarat kata naik kepada Allah. Ya, yang Allah turunkan kita tu tukarkan dalam bentuk pahala. Pahala tu lah yang nak dihadiahkan. Mana? Sama lah kita pergi kubur. Di ziarah kubur kita baca lah 30 ayat kursi. Mana ngalur tu? Ke dalam kubur kan? Betul tak? Saya jangkau semua tu ngalurkan bacaan tu semua ditalur ke dalam kubur tu untuk si mati. Buat syirik semua tu. Patutnya dihalurkan kepada Allah. Ya Allah, aku baca Fatihah untuk kau, aku baca 30 untuk kau, aku baca kursi untuk kau. Turunkanlah aku ya Allah rahmat. Tapi aku nak rahmat tu turun bentuknya pahala, supaya aku pun dapat, sebab aku baca ayat Quran tadi. Dan hadiahkanlah pahala yang sama bagi si mati. Nampak tak? Kalau kita baca Yasin untuk orang yang sakit, ya Allah, aku talurkan bacaan nanti ini kepada engkau kerana dia Quran sebagai suatu amal soleh. Turunkan bagiku rahmat. Jadi Allah tanya, rahmat ni kau nak tukar jadi apa? Jadikan kesembuhan ya Allah. Ya, maka diturunkan rahmat itu niatnya kepada si pesakit, maka bertukar menjadi rahmat yang menyembuhkan. Nampak tak? Macam orang Bidarul Syifa lah yang ustaz duk baca air tu kan, dia baca apa tu? Dia bukan baca kat air tu.
Niat si perawat tu mesti, ya Allah aku bacakan Fatihah ayat kursi kau la anzalnani, ya Allah pergi kepada kau sebagai satu amal soleh, kau turunkanlah aku rahmat dan masukkanlah rahmat engkau dalam air ini menjadi punca asbab kesembuhan bila dia minum dan dia buat mandian. Mana? Sama juga kita tadi kalau yang sebab tu saya kalau tengok dalam YouTube yang apa kan, yang orang baca tu kan, baca ayat kursi dia ditalakan kepada orang yang penuh gangguan tu macam orang macam apa? Macam jurus dijuruskan. Macam yo Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu mengawal pun. Boleh jatuh syirik. Kalau dia niatkan bacaan ayat kursi itu yang mampu membakarkan jin tu. Kan kita sebut ayat membakar lah, ayat apa kan? Itu kalau tak faham konsep betul tu syirik. Beranggapan ayat tu ada kuasa membakar jin kau, membunuh jin kau. Faham tak? Tak payah nak berjurus-jurus ya, kita pegang saja. Ya Allah ya Tuhanku, aku baca Fatihah ni pergi kat kau. Aku baca ayat kursi ni pergi kat kau. Aku baca Lau Anzalna pergi kat kau. Dengan asbab amal saleh dan betul bacaan Quran ni, kau turunlah aku rahmat. Dengan rahmat kau aku nak tukar rahmat tu jadi penyembuh bagi orang ni dan menjadi penghalau kepada jin yang ada duduk dalam badan orang tu. Faham tak? Jangan gunakan ayat tu nak menghalau jin, syirik. Ayat tak ada kuasa, dia kalam Allah yang Allah ciptakan kalam itu menjadi amal untuk kita baca. Yang boleh tahu jin ada 10 ekor, 30 ekor memang pemongak betul lah. Ya. Memang saya kata pemongak betul. Sebab Allah sebut dalam Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, yang iblis, jin berada di suatu sudut yang dia nampak kamu sedang kamu tak nampak dia. Quran beritahu kamu tak boleh nampak jin. Dia boleh kata 30 ekor, yang kat kepala ada, kat lutut ada. Memang pemongak betul. Ya. Ataupun dia tu yang membela jin tu. Ada tahu lah, ada 30 ekor. Pasal 30 ekor tu dia punya. Dia yang hantar kat orang tu biar sakit. Tengok tak ada 30 ekor ni. Rupa dia lah tuan ni. Dia bisik sikit. Keluar. Jin tu kata, nak keluar ke tuan? Nak keluar lah. Dia tu seminggu duduk dalam tu. Keluar lah. Orang ni nak bayar ni 33 jin ni. Itu cerita. Faham tak? Perawat yang sebenar bila dia rawat dia niat tadi. Ya Allah aku baca ni Fatihah ni tak ada kono-mono. Ada kuasa nak ngalaukan jin, tak ada kuasa aku. Yang kuasa alam gaib, alam nyata engkau ya Allah. Aku baca ni sebagai amal saleh. Dengan sebab amal saleh naik kepada engkau, kau turunkan rahmat. Aku nak rahmat yang turun dalam bentuk mengeluarkan makhluk jin yang ada dalam badan orang ni. Sebab aku tak nampak dia pekor, tak nampak dia duduk kat mana. Jadi aku minta rahmat engkau yang berkuasa dalam gaib nyata, keluarkanlah makhluk ni dengan kekuasaan engkau. Faham tak? Itu betul akidah perawat Islam. Ya. Ini kalau perawat dah sifat ke apa tak kisah, tapi dia guna jurus lah nak mengeluarkan tu, macam dia ada kuasa lah menjuruskan jin tu keluar. Saya tak berapa kanan ya dari segi ya. Ada yang pakai pistol yang ada. Sampai tahap macam tu lah. Kan nak dijuruskan macam tak realistik kan, pakai pistol yang pasang halang kan. Tiu. Kau tengok YouTube ada jumpa tak? Kan? Dahsyat. Saya pun tak faham macam mana. Itu jangan main ya. Perawat-perawat ni dia penuh ilmu akidah yang betul. Ya. Yalah kita zaman dulu ayat pembakar, ayat penangkap, pemasung apa tak ada. Ayat ni tak ada kuasa, yang kuasa Allah saja. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa itu siapa? Dia kan Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Ya, walaupun Quran itu kalam dia, tetapi mutlaknya ialah pemilik kalam iaitu Allah Taala. Bukan kalam itu yang ada berkuasa. Al-Qadir itu Allah. Kan? Bukan kalamnya. Walaupun dia kita nak cerita bahas kata, tapi nak kena letakkan akidah yang betul. Minta rahmat tadi ya. Yang kedua minta rahmat. Yang ketiga tunjukkanlah aku jalan hidayah ya. Yang ketiga, yang keempat sihatkan aku. Dalam doa pertama pun sihatkan aku, doa yang kedua pun sihatkanlah aku.
Doa yang ketiga, berikan rezeki kepada aku. Doa yang pertama ada sebut, dan berikanlah rezeki kepadaku. Dan doa yang kedua pun beri rezeki. Jadi itulah dia, 4 atau 5 perkara yang menjadi tunggak dalam segala doa. Ibarat kata memadai dengan itu saja, doa kita sudah cukup. Ya. Lagi ringkas, lagi bagus. Faham? Sebab itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dikira apa? Sebagai penghulu bagi segala doa. Betul tak? Pasal dia paling ringkas, paling tak detail, paling kita menyerahkan atas kebijaksanaan Allah. Kalau tahu aku perlu sihat ke, aku ni banyak dosa yang selayaknya kau lah ampunkan, aku ni kurang sihat yang layak kau sembuhkan, aku ni tak cukup belanja duit keluarga kau lah yang layak memberi rezeki. Tapi kita tak sebut itu. Kita berserah bulat-bulat kepada Allah, sekadar menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu kedudukannya penghulu bagi segala doa. Ana. Bahkan ada yang mengatakan lagi bahawa alhamdulillahi rabbil alamin, ya, dan ditutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pun lagi sebesar-besar doa. Ya, sebab apa? Dengan memuji-muji Allah Ta'ala, ya, atas pujian itu Allah mengetahui akan lemahnya hamba, dia akan beri apa yang hamba tu perlu, tak payah disebut, aku tahu. Contohlah, ya. Mana? Sebab tu wali-wali Allah dia tak meminta dengan doa, dia banyak memuji aja. Kalau doa tu angkat tangan 1 jam, 55 minit tu semua puji. Yang 5 minit akhir itu pun baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allah bagi dia apa yang tak terfikir dan tak terminta olehnya, ya, maka Allah bagi lebih daripada apa yang dihajati, yang diminta. Nampak tak? Maknanya doa lagi ringkas, lagi tidak detail, lagi bersifat umum, dengan memberikan hak kuasa mutlak bagi Allah menentukan apa yang kita layak dapat, yang kita perlu, maka itulah doa yang terbaik. Lagi detail, lagi minta itu, minta ini, minta dengan masa esok ya Allah dapatkanlah, lusa dapatkanlah, tahun depan dapatkanlah. Ini akan menyebabkan apa? Berlakunya gangguan kepada hati kita, jiwa kita. Dia nak minta dah seminggu anak dia nak SPM, tiba-tiba anak dia tak dapat 8E. Allah ni doa, tak doa dia ni, habis, rosak langsung kita. Nampak? Pasal kita dia dah letakkan target hari dia, ya, macam saya sebut dalam kuliah yang lepas kan. Allah kadang-kadang apa yang kita minta tu dia tak bagi, pasal dia tahu keperluan masa tu. Dan boleh bagi anak kau 8A, tapi kan dia dapat belajar UK, kau ni dah lah kena jantung, bini kau dah lah lumpuh. Kan masuk dia pergi UK, kau jantung, kau nak serangan, siapa nak hadapkan kau ni? Aku tahu tu, sebab tu kau minta atau aku tak bagi. Aku bagi dia 8D kau, tak dapat pergi UK, supaya dia belajarlah kat Polis Mara mana-mana sini kan, pusat atau industri ke apa, dia duduk situ. Kau kena jantung, kau call dia, dia balik dalam masa 5 minit dah sampai. Itu tujuan dan tak kabulkan doa kau tu. Faham tak? Itu yang kita tak tahu. Sebab tu jangan minta spesifik, ya, minta je secara umum, ya. Allah lebih mengetahui bila masa keperluan itu sampai, ya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rasulullah SAW sabda, ya Allah, ya Tuhanku yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas ketaatan kepada kamu. Doa minta taat. Tak ada doa minta kan spesifik apa, minta Allah kurniakan ketaatan, ya. Begitu juga dalam riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yaqul, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ini selalu dalam doa khutbah Jumaat ni. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair
waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Rasulullah bersabda, ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang merupakan penjaga urusanku. Perbaikilah bagiku duniaku yang merupakan tempat hidupku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan sebagai tambahan dalam melakukan kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai kerehatan kepadaku daripada segala kejahatan. Ya, apa sama? Semua itu semua untuk umum. Tak ada spesifik apa nak dapat kayu 1.3 juta, atau dapat dengan aku apa ni kontrak yang minta bulan lepas minta dulu ya Allah. Ya. Sebab kita tak tahu, takut yang minta kontrak tu betul dapat. Kita yang selama ni dapat semayang Jumaat 5 waktu, sibuk dengan kontrak, langsung tak datang masuk kita bagi. Ya. Jadi Allah tak apa-apa nak dulu ni. Aku tak bagi, aku tahu kau macam mana. Kau ni dapat duit, kau balik mata, langsung tak tahu apa lah. Habis tak ada duit. Ya. Kita orang yang semua nampak tak ada duit, sebab tu duduk masuk dia. Dan Imam Muslim akhirnya meriwayatkan daripada Sayyidina Ali, ya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul Allahumma hdini wa saddidni, wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Rasulullah bersabda kepadaku, katakanlah wahai Ali, ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku dan tetapkanlah aku untuk istiqamah dalam taat. Dalam satu riwayat, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu hidayah dan ketetapan, yakni istiqamah dalam taat kepadamu. Ya. Satu lagi dalam dua doa ini pun antara yang terpenting ialah mohon hidayah. Ya, hidayah itu pun satu perkara yang memang Allah dah letakkan package di dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim kan.